Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Sama-sama tuan-puan sekalian, kita mulakan terlebih dahulu sesi pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Okay, baik. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa sekali lagi bagi kita menyambung siri tadabbur surah Yasin kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada pagi ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita masih lagi rasa nak belajar, rasa nak tahu apakah perkara yang apakah perkara yang tersirat ada pada satu-satu ayat dalam Al-Quran yang kita baca. Okay? Sebab ada orang tuan-tuan sekalian yang bila dia bangun pagi hari diberikan peluang kehidupan, ada orang yang merasakan dia ada satu perangai. Ada orang yang setengah-setengah ni dia ada perangai istaghna. Dia rasa macam dia dah cukup semua benda. Kan? Dia rasa ilmu dia dah cukup, dia rasa macam semua benda dah cukup dah untuk dia sampai dia tak perlukan usaha lagi dah, dia rasa macam tak perlu nak kena pergi belajar lagi dah. Maka kita tuan-puan sekalian berkumpul di TFD, Tafakur Fiddin, yang dianjurkan oleh Masjid Hasanah. Pagi ni kita berkumpul dan kita boleh letak kita punya nama, key in kita punya tu, sign in kita punya Zoom dan masuk sesi pagi ni. Ini tanda kita merasakan kita tak cukup lagi ilmu, kita kena belajar lagi. Termasuk saya tuan-puan sekalian, walaupun saya menyampaikan, sentiasa saya kena jadi seorang yang belajar dan belajar dan belajar. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian jangan melekat perangai istaghna ni kepada kita. Rasa diri kita dah cukup semua benda. Okay? Khususnya bab ilmu, jangan kita merasakan kita ni dah rasa banyak ilmu, tak perlu belajar lagi dah. Maka tuan-puan sekalian, alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita pada pagi. Baik tuan-puan sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung ayat yang ke-20 tuan-puan sekalian. Selepas ayat ke-20 sebelum ini kita tak bincang habis. Kita baru bincang separuh sahaja berdasarkan ayat ke-20 ni. Okey. Dan tuan-puan sekalian, pada ayat ke-20 ni kita sudah masuk cerita mengenai bagaimana Allah rakamkan ada seorang unsung hero. Saya namakan macam unsung hero lah. Hero yang tidak didendang, tidak diundang, tetapi Allah merakamkan ceritanya dan Allah mengangkat dirinya sebagai seorang hero. Dan Allah dalam ayat ke-20 ni tuan-puan sekalian, kita dah bincang sebelum ini, Allah tidak sebut siapa nama ni secara direct. Cuma kalau kita buka tafsir pada hari ini, kita akan jumpalah nama yang dimaksudkan ataupun lelaki yang dimaksudkan dalam ayat ke-20 ni. Tapi di pihak Allah sendiri, Allah tidak menyebut secara direct siapakah rajulun yang dimaksudkan dalam ayat ke-20. Okay? Allah tersebut nama dia. Okay? Bukan bermaksud Allah tidak memuliakan dia dengan Allah tak sebut namanya, tidak. Tapi kalau tuan-puan sekalian perasan, banyak sangat tempat bila cerita tentang orang-orang baik dalam Al-Quran, ada je, banyak juga tempat yang Allah tak sebut nama dia. Dan banyak juga tempat, bukan sekadar orang yang baik je Allah tak sebut nama dia. Orang yang tak baik pun Allah tak sebut nama dia. Boleh faham tak tuan-puan sekalian? Sebab itulah kalau perasan kan, kita semua tahu ayah kepada Nabi Yusuf. Siapakah ayah kepada Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub AS. Nabi Ya'qub adalah orang yang sangat saleh, sangat pentingkan pembinaan anak-anak. Bahkan bila mana dia menginjak usia tua, kebimbangan dia kepada anak-anak adalah nanti kalau aku mati, nanti kau cukup makan ke tidak. Dia tak bimbang benda tu tuan-puan sekalian, Nabi Ya'qub. Tetapi Nabi Ya'qub, the first thing yang dia bimbang kepada anak-anak dia selepas kewafatan dia adalah, dia pernah bertanya pada anak ni, dalam surah Al-Baqarah kita jumpa ayat ni, dia tanya, lepas aku mati nanti, kau akan sembah siapa wahai anak-anak? Kau akan bertuhankan siapa wahai anak-anak? Maksudnya Nabi Ya'qub ni sangat bimbangkan tentang tauhid anak-anak dia. Isu tauhid ataupun isu akidah anak-anak dia. Kita kenal Nabi Ya'qub orang yang sangat cemerlang.
Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita baca surah Yusuf, kan, kalau kita baca surah Yusuf, ada tak kita jumpa perkataan Yaqub dalam surah Yusuf? Jumpa ke tak jumpa? Kan? Sebab kalau kita tengok dalam surah Yusuf, hanya digambarkan sebutannya adalah ayah kepada Nabi Yusuf. Tak disebut secara direct nama Nabi Yaqub alaihissalam. Dan ada je tempat dalam Al-Quran, tuan-puan sekalian, yang Allah mention dengan jelas perkataan Yaqub. Tapi kenapa masa Nabi Yaqub tengah beraksi cemerlang dalam surah Yusuf, tindakan-tindakannya sangat cemerlang dalam surah Yusuf, Allah tidak menyebutkan nama? Sebab di sinilah letak duduknya Allah nak suruh kita belajar. Belajar itu bukan kepada siapa dia. Belajar itu bukan tentang siapa dia. Tapi belajar itu adalah tentang apa yang dia buat. Beza tu. Belajar tu bukan tentang siapa. Tapi belajar itu tentang apa. Apa. So dalam surah Yasin sama je konteks dia. Bila Allah tidak menyebutkan nama dalam ayat ke-20 ini, Allah tak nak kita terlalu mengagungkan figura ataupun terlalu nak mengagungkan siapa tu, tapi yang kita nak agungkan adalah apa yang dilakukan oleh orang tu. Dan itulah sebenarnya yang akan menyebabkan iman kita meningkat. Dengan kita tahu nama orang tu, tuan-puan sekalian, iman kita tidak sama sekali meningkat pun. Tapi kalau kita tahu apa yang dia buat, lalu kita praktiskan dalam kehidupan kita, maka insya-Allah pada waktu itu iman kita akan meningkat dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Okey. Jom kita mulakan dengan isti'adzah sekali lagi, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis yang sentiasa nak kacau kita supaya susah nak faham Quran. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-20. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Saya dah bincang, tuan-puan sekalian, sampai ayat rajulun yas'a. Tapi qala ya qaum ittabi'ul mursalin saya tak bincang habis lagi, tuan-puan sekalian. Okey, saya ringkaskan cerita. Waja'a min aqsal Madinah, kalau ikut terjemahannya adalah telah datang dari hujung kota. Rajulun, seorang lelaki. Kita dah bincangkan, tuan-puan sekalian, sebelum ni. Ayat ni agak pelik kerana ayat ini kalau ikutkan kebiasaan, kalau kita nak sebut ada seseorang datang daripada satu tempat, kita akan sebut ayatnya biasa begini. Kita akan kata seorang lelaki telah datang dari hujung kota. Itu ayat standard. Ayat standard. Allah. Melayu sangat Ayat standard, tuan-puan sekalian. Apa? Seorang lelaki telah datang dari hujung kota. Itu ayat standard. Tapi dalam ayat 20, tuan-puan sekalian, nampak macam pelik sikit ayat dia sebab ayat dia berbunyi bukan macam tadi. Walaupun maksud lebih kurang sama, tapi ayatnya tak bunyi macam tadi yang kita sebut. Seorang lelaki telah datang daripada hujung kota. Tapi dalam ayat 20, bunyinya adalah telah datang dari hujung kota. Seorang lelaki. Cerita seorang lelaki itu datang selepas cerita pasal datang daripada hujung kota, tuan-puan sekalian. Dan saya dah pernah kongsi sebelum ni, tuan-puan sekalian, susunan Allah bila Allah mendahulukan sesuatu dan mengkemudiankan sesuatu, dia bukan ada elemen kesengajaan. Saya saja je Allah buat macam tu. Tak. Bila benda tu ditakdimkan, diawalkan ataupun benda tu ditakhirkan, semua tu ada sebab. Semua tu ada sebab. Dan saya dah kongsi sebelum ni sebab kenapa Allah mendahulukan hujung kota dulu berbanding dengan siapa yang datang tu, iaitu rajulun. Sebabnya adalah dia punya kualiti yang paling utama dalam cerita ni adalah dia ni tak berkira jarak, dia tak suka bagi alasan. Bila mana datang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memilih untuk tidak memberikan alasan. Di saat ada orang-orang yang berada dekat depan Rasul, 3 orang Rasul ini, tuan-puan sekalian, dia mendengar direct daripada Rasul tu, tapi masih lagi memilih untuk memberi alasan. Kan? Memberi alasan bagaimana, tuan-puan sekalian? Ingat lagi tak alasan-alasan mereka untuk nak menolak 3 orang Rasul ni? Dia kata, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Alasan pertama mereka adalah, kau ni manusia macam kami juga, warna kulit kamu tu sama je macam kami, wahai 3 orang Rasul. Nampak tak? Jadi mereka ni memilih untuk memberikan alasan. Tapi lelaki hujung kota, kualiti yang Allah muliakan, letakkan nombor 1 kualiti, dia adalah apa? Dia bukan jenis memberikan alasan. Jarak bukan perhalang dari untuk dia untuk datang ke tengah-tengah bandar, ke tengah-tengah kota, untuk nak menyahut petunjuk yang telah Allah cetuskan dalam hati dia. So dalam bahasa mudah, ini adalah kualiti yang akan menyebabkan kita mendapat syurga. Sebab dalam ayat seterusnya nanti kita akan nampak, lelaki hujung kota ni Allah anugerahkan syurga untuk dia. So karakter pertama kita belajar untuk menempah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dapat petunjuk, we must commit to that guidance. Bila kita dapat petunjuk, kita kena committed terhadap petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Sebab tu jangan sekadar minta pada Allah, ya Allah saya nak petunjuk.
Jangan sekadar berhenti kat situ. Tapi kena sambung sikit doa tu, ya Allah saya nak petunjuk, at the same time tolong kuatkan gerak-geri badanku untuk nak mengikuti petunjuk. Sebab dapat petunjuk tak terjamin keselamatan kita hidup kat dunia ni. Tetapi kalau orang yang dapat petunjuk dan ikut petunjuk, dia akan selamat. Dia akan selamat dan dia tak akan sesat. So nak ikut petunjuk ini tuan-puan sekalian, kita kena stop bagi excuse. Kita kena berhenti beralasan. Sebab alasan-alasan inilah yang akan menyebabkan kita tak komit pada petunjuk tu. Tengok bila dapat petunjuk kan. Kadang-kadang bila kita dapat hidayah, ada orang yang suka beralasan, dia kata macam mana tak? Tengoklah dulu, kita buat tahun depan lah. Susahlah, jauh lah. Biasa tak dengar alasan-alasan macam ni. So kualiti pertama kenapa Allah mendahulukan min aqsal Madinah, sebab dia adalah orang yang tak suka beralasan dalam bab petunjuk ni. Dalam bab komit kepada petunjuk, dia tidak suka memberikan alasan. Barulah datang seterusnya, rajulun, dia seorang lelaki. Dia tak perlu tunggu orang lain nak buat kebaikan dulu, dia tu sendiri menjadi pioneer buat kebaikan. Walaupun seluruh orang tolak 3 orang Rasul ni tuan-puan sekalian, dia mungkin kata, tengoklah aku kena ikut rentak aku punya masyarakat kot. Satu kaum tak terima 3 orang Rasul ni. Kalau aku yang beriman seorang macam pelik pula kan. Kita pula tak suka jadi alien kat tengah-tengah masyarakat. Kan kalau aku seorang pula yang beriman, di saat orang lain tak beriman, macam alien pula aku jadi. Aku tak nak jadi alien tu. Lalu dia pun tak nak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Ada orang yang suka beralasan macam itulah. Tak ada orang buat lah. Biarlah aku pun follow, tak nak orang buat lah. Biasa tak kita guna alasan tu. Kalau sebelum ni kan tuan-puan sekalian kan, saya selalu jumpa. Bila saya pergi ceramah kat USJ, bahkan di Masjid Asana, tapi Masjid Asana tak pernah dengar kes lah. Sebab masjid dekat USJ ni tuan-puan sekalian, saya dah kerap sangat. Bahkan dia suka cerita masalah peribadi dia orang. Sampai dia pernah mengaku tuan-puan sekalian, ada satu jemaah di USJ tanpa menyebut di mana ke tempat di USJ tu. Dia kata apa? Ustaz, saya ni kalau tak ada kawan datang ke masjid ni untuk nak dengar kuliah, nak datang dengar ceramah, datang dengar kuliah-kuliah duha tu, memang saya takkan hadir lah. Kalau saya seorang je nak kena gerak daripada rumah. Nak kata itu pas kena di sini mengaku, kalau tak ada teman nak pergi tu, dia tak pergi lah. Gitu. Tapi sekarang kita kat online tu puan sekalian, memang tak perlukan teman aku Ke ada yang kena roja-roja kawan untuk teman aku juga untuk ikut kuliah pada pagi ni, tak ada kot. Kan? Tapi memang ada tuan-puan sekalian. Kalau jenis tak bergerak sekali, tak ada orang push, kawan-kawan pun tak ajak, dia tak akan pergi lah. So dia tidak ada cetusan sendiri untuk nak buat kebaikan tu. Kan? So lelaki hujung kota ni menunjukkan kualiti. Tak apalah, aku ni aku tak ada orang buat pun benda kebaikan ni, tak apa, biar aku pencetus. Be a pioneer of some kindness. Be a pioneer of some goodness yang ada kat muka bumi tuan-puan sekalian. Saya pernah sebut sebelum ni, saya ceramah di Petronas KLCC tuan-puan sekalian. Saya memang ada kuliah mingguan dengan Petronas KLCC. Dan sebelum ni kita buat secara fizikal. Kadang-kadang bila saya kongsi tentang ayat ni, surah Yasin dengan mereka kata, Ustaz, in practical way, what can we do? Apa yang saya boleh buat dekat Petronas sebagai contoh, Ustaz? Dia kata dekat tempat dia bekerja lah. Sebab saya nampak banyak dah kebaikan dekat sini. Kuliah dah ada orang organize. Dekat surau, susun selipar dah ada orang buat. Saya tak nampak lah ruang kebaikan, Ustaz, sebab dah ramai orang buat kebaikan. Ada tak ruang yang saya boleh jadi pioneer di saat orang lain tak buat kebaikan tu? Ada tak saya ni boleh jadi pencetus kepada kebaikan mula merebak dekat tempat saya? Alhamdulillah. Lepas saya tanya dia, Tuan ada tak benda-benda yang Tuan rasa macam benda tu supposed not to be like that? Ada tak Tuan rasa bila Tuan duduk dekat situ, Tuan rasa sepatutnya kena macam ni, bukan macam tu? Gitu. Lepas tu dia pun kata, saya pun tak terfikir apa yang dikeluarkan di kepalanya. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, antara benda yang saya rasa tak sepatutnya berlaku sekarang ni dekat tempat kerja saya adalah bila mana toilet pada setiap jamban-jamban yang ada jamban, toilet yang ada jamban, dia kata, saya tak nampak, Ustaz, dibekalkan dekat toilet tu sendiri ada sabun. Dia kata, tak sepatutnya berlaku begitu. Sebab kenapa dia kata sabun? Sebab saya belajar, Ustaz. Dia kata apa? Saya pelik juga kenapa tiba-tiba dia point out tentang toilet. Lalu saya bertanya, kata, apa yang Tuan maksudkan? Lalu tuan-puan sekalian tahu tak dia cakap apa? Tu bunyi apa tuan-puan sekalian, boleh mute tak? Ada kuliah lain dekat belakang tabir. Puan sekalian, boleh mute tak semua suara? Okey, baik. Okey, sambung. So bila saya tanya kenapa Tuan point out tentang isu toilet ni, kan? Apa benda yang Tuan nak sampaikan? So dia kata, Ustaz belajar kan bab bersuci tu, bila mana kita nak sucikan hadas besar khususnya, kita hadas besar tu maksudnya kita buang hajat lah.
kita kena hilangkan rasa, bau dan warna kan Ustaz kan? Itu adalah asas bagi taharah untuk kita bersuci bab yang kita buang hajat. Bau, rasa dan warna. Ustaz, alhamdulillah kalau kita guna air saja kita boleh yakinlah bahawasanya dia hilang. Tak ada kita rasa tak siap. Rasa tu hilang. Tapi bau Ustaz tak boleh nak jamin Ustaz. So kita tak boleh nak pergi hidu dekat bawah tu macam mana kan? Kadang-kadang kita sendiri bau tangan kita pun kita rasa dah geli dah tuan sekalian sebab kita tak guna sabun kan? So antara mekanisme yang boleh menyebabkan kita yakin walaupun tidaklah sepenuhnya tuan sekalian, antara mekanisme sebab kita tahu bila benda tu berbau kita guna sabun bau tu hilang. Itu asas dia. So sabun adalah mekanisme kepada untuk nak support idea taharah tu iaitu hilang bau. So bagi saya Ustaz, setiap toilet tak kira bukan kat tempat kerja saya je, kat semua tempat supposedly setiap toilet kena ada sabun. Oh itu dia punya tu. So kalau Ustaz tanya saya apa yang saya nampak benda tak patut tapi yang apa yang sepatutnya itu yang saya nampak. So saya kata tuan, bila tuan nampak begitu apa tuan buat? Saya pun tunggulah tengok-tengok ada orang sedar tak benda yang sama ataupun orang yang menguruskan toilet tu nak letak sabun ke tidak. Saya kata tuan, itulah peluang untuk tuan jadi buat pioneer kebaikan kepada apa yang tuan rasakan nak kena buat saat ini. Sebab tuan kata tadi, susun selipar dah ada, organize kuliah pun dah ada. So apa saya boleh buat? Ustaz, saya tak terfikir sebelum ni. Sebab selama ni saya tunggu orang yang akan buat kebaikan yang saya fikirkan tu. Saya kena tunggu orang lain nak buat dulu. Tapi saya tak pernah nampak rupa-rupanya saya yang sebenarnya kena start dulu. Kan? Berapa sangat tuan-puan sekalian sabun yang picit-picit tu nak letak dekat dalam toilet. Dan tuan-puan sekalian mengejutkan next week saya ada kuliah mingguan dekat dengan Petronas. Next week saya pergi next week pula macam pelik pula punya kan. Next week saya pergi dekat toilet dia tuan-puan sekalian. Dah ada dah sabun tu. So nak kata tuan-puan sekalian, nak buat baik jangan tunggu orang. Sebab tu dia boleh bergerak seorang diri di saat ramai orang pada waktu itu tak beriman. Menolak 3 orang Rasul. Sebab semangat untuk nak jadi pencetus, pioneer kepada sesuatu kebaikan. So cuba tengok kat rumah, dekat masyarakat tuan-puan sekalian, sebagai contoh lah ya tuan-puan sekalian. Kalau hidup bertaman, saya nak datangkan contoh supaya tuan-puan sekalian terinspirasi. Sebab ini antara amalan-amalan, ya Allah kata buat amalan ni, kita ada semangat ini, antara kualiti yang Allah kata layak untuk menempah nama di syurga. Okay? Contoh kan, hidup dalam satu kawasan taman. Pernah tak tuan-puan sekalian menyumpah ataupun rasa sakit hati bila dekat kawasan taman ni, sebenarnya saya pun rasa benda ni tuan-puan sekalian. Bila mana dekat kawasan taman jalan sempit, dia ada 2 hala saja tuan-puan sekalian. Tiba-tiba ada orang tanam pokok dekat tepi jalan raya tu, sebab contoh kalau ada rumah orang depan tu kawasan tanah. Kan bila kita lalu tuan-puan sekalian, jalan dah sempit. Jalan sempit. Ada orang tanam pokok. Pokok tu pula dah turun macam tu. Dia punya ranting tu dah turun memakan jalan. Kalau tak ada kereta belah sana, kita boleh mengelaklah masuk ke sini. Tapi tuan-puan sekalian, kalau ada kereta, kita terpaksa juga redah pokok tu. Dan yang lebih mengerikan, kita langgar pokok, daun tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada ranting yang keras, kena kat kita bahagian atas tuan-puan sekalian. Cala bala kereta. Cala bala kereta tuan-puan sekalian. Bahagian rooftop kereta tu, cala tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita duk kata, kita duk menyumpah, kita kata, apalah orang yang tanam pokok ni, tak ada common sense. Kita duk tunggu kadang-kadang kita pun dah kata saya dah marah dah Ustaz. Saya dah bagi tahu dah owner pokok tu dia tak nak buat apa-apa. Why not tuan? Kalau dia jenis tak nak buat tindakan, elakkan pergaduhan. Cadang je kat dia, saya ada ni pedang ni atau ada parang ni, boleh tak saya nak potong? Saya nak tolong tuan. Mungkin tuan tak ada masa, saya nak tolong. So tuan sekalian ketahuilah, kadang-kadang benda tu bukan kita seorang je rasa. Ada ramai lagi yang rasa benda tu. Tapi tak ada orang nak bertindak, nak pergi suarakan kepada tuan rumah, tak ada orang bertindak. Sebab masing-masing apa tahu? Tak apa, nanti ada orang kot yang akan sampaikan kepada tuan rumah. Nanti kot ada orang lain buat kot. Nampak tak? Kita suka kata nanti ada orang lain buat. Ini kena buang jauh-jauh. Nak buat baik kan kita diajar untuk apa? Fastabiqul khairat. Mana fastabiqul khairat? Fastabiqu ni bukan sekadar bercepat-cepatan. Sebab bercepat-cepatan dalam bahasa Arab sebutannya adalah wasari'u. Sari'u itu cepat. Tapi bila fastabiqu sabaqa, fastabiqu ni maksudnya bukan sekadar cepat tetapi dia mesti mendahului. Cepat saja tidak memberikan jaminan untuk kita mendahului. Sebab itu dalam tuan sekalian musabaqah ada pertandingan. So dalam pertandingan kita nak cari siapa? Orang yang sabiq, orang yang mendahului. Daripada semua peserta yang masuk pertanding, tujuan musabaqah pertandingan adalah untuk nak cari siapa yang mendahului. So orang yang mendahului itu kita katakan number 1.
Ranking dia nombor 1, juara dan sebagainya. Kan? So nak kata begitulah gambaran dia. So hidup kat dunia ni jangan sekadar kita nak cepat-cepat buat kebaikan, tapi usahakan untuk nak melayakkan kita ni menempah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nama kita dekat situ. Usahakan bukan sekadar cepat, tapi usahakan untuk upgrade sikit, iaitu mendahului kebaikan. Just like lelaki hujung kota yang dipanggil namanya dalam tafsir, namanya Al-Habib An-Najjar. Okay? Dan dia tu bila nak buat kerja, yas'a, dia tidaklah lewe-lewe, buat sambil lewe, dia yas'a, dia bersungguh-sungguh. Okey, part ni yang kita tak bincang lagi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Cuba tuan-puan sekalian tengok dia berkata pada waktu itu lepas dia sampai kat tengah-tengah kota, di saat ada 3 rasul dengan semua penduduk ashabul qaryah pada waktu itu, dia pun cakap apa tuan-puan sekalian, dia kata ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutlah rasul-rasul ataupun utusan-utusan ini. Tuan-puan sekalian, nak katanya apa? Ya qaumi ni menunjukkan adab yang sangat tinggi yang ada kepada lelaki hujung kota. Dia mungkin boleh merasakan dirinya holier than thou ataupun merasakan dirinya telah cukup suci sebab dia seorang je bersama-sama dengan 3 orang rasul tu. Dia merasakan, mungkin dia boleh rasakan dirinya dia adalah orang yang paling terbaik pada waktu itu. Sebab semua orang tolak 3 orang rasul. Dia seorang je yang beriman, menerima dakwah 3 orang rasul. Dia boleh jadi rasa terlalu baik pada waktu itu. Tapi cuba tengok adab dia. Walaupun dia seorang je beriman pada waktu itu, bahasa dia dengan kaum dia tak pernah menunjukkan dia tu macam lebih up, lebih tinggi daripada kaum dia. Sebab dia guna perkataan ya qaumi, seolah-olah seruan dengan penuh kasih sayang. Langsung tidak ada tercetus dalam hati lelaki hujung kota ni untuk nak memaki Hamud. Oi, kau ni tu apalah, tak patutlah kau tak ikut. Dia mungkin boleh menggunakan blaming punya method ataupun cara untuk menyalahkan, cara untuk memaki Hamud, untuk marah kepada 3 orang kepada penduduk bandar yang mengancam 3 orang rasul ni. Sebab penduduk bandar kan mengancam bunuh. Dia boleh je menyela, mengutuk tindakan tu, tetapi dia tak fokus kepada benda tu. Dia fokus kepada dia menyeru dengan cara yang paling beradab, yang paling kasih sayang. Sebab itu ya qaumi sangat signifikan sebab dia menyeru dengan penuh kasih sayang. Ya ni perkataan ya dekat depan macam seperti dalam surah Luqman, ya bunayya kan. Ya qaumi, ya bunayya tu maksudnya ya kat depan tu adalah ya an-nida. Ya an-nida. Dia punya makna ya tu bermaksud ya yang membawa maksud an-nida, seruan. Dan bila sebut an-nida, dia bukannya al-amar. Sebab amar pun seruan, tetapi seruan yang berbentuk perintah, dia agak keras. Dia macam menyuruh kepada kewajipan untuk taat. Tapi ya qaumi, ya tu an-nida, seruan, dan sebutan an-nida, dia adalah seruan tetapi akhirnya untuk kamu nak ikut tu berdasarkan pilihan kamu. Maksudnya dekat sini dah lah lembut. Dia punya bunyi pun sangat lunak. Ya. Dalam masa yang sama pula, tuan-puan sekalian, dia seru tetapi dia tidak memaksa. Ada orang, yang ni saya tak bincang lagi sebelum tuan-puan sekalian. Ada orang, bila mana dia nak berdakwah, dia suka memaksa orang untuk terima idea dia. Itu bukan cara yang sihat dalam berdakwah tuan-puan sekalian. Kita nak berdakwah, ya, kita menyampaikan kebenaran. Tetapi jangan sekali-kali kita memaksa. Elakkan dakwah kita ni menjadi satu benda yang bersifat doktrinisasi. Dakwah bukan doktrinisasi. Kita kena faham benda tu. Dakwah selama-lamanya sifatnya adalah seruan. Dan kita kena tinggalkan orang yang menjadi mad'u kita, orang yang kita seru tu dengan pilihan. Jangan paksa. Jangan paksa. Tuan-puan sekalian, the best person yang saya boleh keluarkan, antara the best person yang kita boleh belajar tentang dakwah ni, jangan paksa, tinggalkan pilihan kepada pendengar-pendengar kita untuk menentukan keputusan dia. Sebab itulah Islam juga mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas kita, tugas Rasul dulu menyampaikan sama ada orang tu nak beriman ke tidak. Nabi tak ada kuasa dan Nabi tak boleh paksa. Nabi tak ada kuasa, Nabi tak boleh paksa. So kalau itulah benda yang berlaku dekat Nabi, kita pun sebagai pendakwah hari ini kena apply benda yang sama. Tak boleh, kita tak boleh nak memaksa. Tak boleh nak memaksa. Okay? Kita tak ada kuasa untuk memaksa. Seterusnya tuan-puan sekalian. Okay. Antara figurah hebat yang kita belajar tentang teknik dakwah yang tidak memaksa ni adalah Nabi Yusuf AS.
Kalau kita baca surah Yusuf, khususnya babak Nabi Yusuf AS dengan 2 orang banduan dekat dalam penjara tu, kita semua maklum dalam ayat ke-36 something like that, tuan-puan sekalian, 35, 36, 37, tuan-puan sekalian boleh tengok balik surah Yusuf, around that ayat, kita akan nampak babak Nabi Yusuf dengan 2 orang banduan. Dan kita semua maklum pada ayat 36 tak silap saya, adanya babak 2 orang banduan itu bertanya kepada Nabi Yusuf tentang nak minta Nabi Yusuf takwilkan mimpi. So apa benda yang ditanya pada Nabi Yusuf? Dia kata orang yang pertama ni, 2 orang banduan pertama ni kata, wahai Yusuf, aku mimpi malam tadi ada roti atas kepala aku dan ada burung gagak nak makan roti itu daripada atas kepala aku. Satu. Lepas tu datang banduan kedua, dia kata apa? Aku pula mimpi aku sedang memerah buah anggur. So 2 orang banduan ini bertanya dekat Nabi Yusuf untuk minta takwilkan mimpi yang pelik, bagi mereka tu rasa pelik lah. Ada roti atas kepala, burung gagak makan, lepas tu seorang lagi pula mimpi tengah perah buah anggur. So minta Nabi Yusuf takwilkan mimpi. So ayat 36, soalan itu telah diajukan kepada Nabi Yusuf. Tetapi tuan-puan sekalian, kita mungkin expecting, kita menjangkakan jawapan bagi soalan takwil mimpi daripada 2 orang banduan itu akan dijawab pada ayat selepas tu, iaitu ayat ke-37. Sebab ayat 36 Nabi Yusuf ditanya. Kita punya expectation 37 lah jawapannya, sebab lepas pertanyaan kita barukan jawapan. Tapi mengejutkan kita tuan-puan sekalian, lepas 36 ditanya, 37 tak jumpa jawapan lagi. Nabi Yusuf sembang benda lain. 38, kita kata mungkin bukan kat 37, 38 ke Ustaz. 38 pun tak jumpa jawapan lagi tuan-puan sekalian. 39 kot. 39 pun tak jumpa lagi tuan-puan sekalian. 40 kot. 40, 41 kita akan nampak jawapan dia. Barulah dijawab tuan-puan sekalian. Cuma kan saya kata tadi, kenapa saya kata Nabi Yusuf adalah antara ikon dakwah yang tidak memaksa? Sebab sepanjang yang kita kata 37 tu sepatutnya jawapan tapi tak jawapan tu. So 37, 38, 39, 40, kesemua ayat itu Nabi Yusuf sedang memanfaatkan masa dengan 2 orang banduan dalam penjara tu untuk menyampaikan dakwah. Nabi Yusuf maklum dekat depannya itu adalah hardcore person. Orang masuk penjara ni memang hardcore lah. Orang hardcore. Jadi bila orang sebegini, aku tak boleh paksa dia untuk terima idea aku. Aku kena buat apa sekarang ni, menurut pemikiran Yusuf, yang aku kena buat adalah just sampaikan, selebihnya pilihan tu di tangan dia. Aku kena mendatangkan hujah-hujah aku tentang beragama, selebihnya pilihan di tangan dia. Sebab itu tuan-puan sekalian, penutup ayat tu, cerita bukan ayat surah Yusuf, penutup ayat babak berkenaan dengan Nabi Yusuf dengan 2 orang banduan itu, apa disebut? Amma ahadukuma. Kan? So tuan-puan sekalian, nak katanya dia tidak memaksa pada waktu itu dengan mengatakan ataupun tidak memberikan satu clear cut keputusan, yang ni je kau kena follow, tak. Sebaliknya dia suruh orang tu buat pilihan lah, aku nak bagi kau fikir kan. Dia kata arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar. Dia kata bukan ke kita patut, kau rasa macam mana? Macam tu. Dia kata bukankah kita patut menyembah Allah al-wahidul qahhar. Allah itu wahid, al-qahhar pula kan. Lepas tu dia kata begitu. Dia kata bukankah patut macam tu. Nampak tak? Dia tak kata kau ni kena beriman kepada Allah Azza wa Jal, wajib beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dia tak cakap macam tu. Dia kata bukankah kita patut gitu. Kau rasa macam mana? Macam dia seolah-olah macam kalau kita nak naratifkan babak tu, lepas dia kata bukan ke kita patut, takkan macam tu. Dia macam seolah-olah itu adalah pilihan. Dan Nabi Yusuf mengiktiraf apa yang sedang difikirkan oleh 2 orang banduan tu. So Nabi Yusuf sebaik-baik antara Nabi yang baik, dia punya wajahnya sangat tampan, dan cerita Nabi Yusuf pun adalah ahsanul qasas, the best story, ada mengajarkan kita dalam dakwah elakkan paksaan, jangan mendoktrin. Dakwah sepatutnya kasih sayang, dan dakwah itu sifatnya menyeru dan bukannya paksaan. Nampak tak? Sebab itulah ya qaumi tabi'ul mursalin. Walaupun semuanya ikutlah rasul-rasul ni, tetapi tidak ada paksaan. Sebab apa? Seruannya agak lunak dan dia menyeru bukan untuk memaksa, dia menyeru untuk orang tu buat pilihan sendiri. Okay? So masuk ayat 21. So sekarang janganlah kita topaskan hari ni, kadang-kadang bila kita berdakwah, kita klik aja, berimanlah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita main klik macam tu tuan-puan sekalian. Main touch and go je dengan kita punya mad'u.
Sebab tu dakwah tak boleh touch and go. Tuan-puan sekalian, generasi para sahabat dibina oleh Rasulullah bukannya dengan cara touch and go tau. Jumpa sahabat tu, berimanlah kepada Allah, masuk agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, Islam kamu. Okey, bisa dia tak? Lepas tu dah Islam okey, bye. Tak. Pembinaan para sahabat sampai dirakamkan oleh Nabi, khairukum qarni. Astaghfirullah. Dia punya tu. Khairukum qarni, tak silap saya. Khairu qarni ataupun sebaik-baik kurun. Dia punya maksud hadis tu adalah sebaik-baik kurun adalah kurunku. Qarni. Thumma yalunakum. Dan diikuti dengan generasi seterusnya kata Nabi. Maksudnya the best generation yang disebutkan oleh Nabi sendiri adalah generasi para sahabat. Cuba tengok macam mana Nabi Muhammad membina generasi para sahabat. Nabi Muhammad dia bina generasi para sahabat bukannya lepas dah jumpa dengan sahabat tu, Islamkan sahabat tu, bye-bye. Tak. Nabi itu sendiri sangat-sangat menitik beratkan elemen follow up dan elemen tuan-puan sekalian, khairukum qarnin, betul lah, khairukum qarni ataupun khairun nasi qarnin, betul, sama juga. Dia banyak riwayat. Khairukum qarnin pun sama juga. Kum tu merujuk kepada Anas. Terima kasih Ustazah Asma Wardah. Okey, baik. Sambung. So nak kata tuan-puan sekalian, bila mana Nabi Muhammad dia sangat mementingkan elemen follow up. So dan bukan sekadar follow up tuan-puan sekalian, dalam follow up itu dia mendatangkan relevan. Dan masa dia mula untuk nak ajak orang beriman kepada Allah pun dia mendatangkan logik dan hujah. So jangan touch and go. Cakap benda tu, baik. Macam tu tak. Kita kena bagi dia hujah. Macam Nabi Yusuf buat tadilah, kena ada hujah. Sebab itulah bila mana dia kata dalam ayat ke-20 tu, ya qaumi tabi'ul mursalin. So apa hujah dia? Dia boleh je habiskan dia punya dialog dakwah tu dengan wahai kaumku berimanlah, ikutlah tiga rasul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bye-bye. Dia boleh je. Tapi ayat 21 dia mendatangkan hujah. Kenapa relevan dan rasional kita nak kena ikut tiga orang rasul? Dia kata apa? Ittabi'u man la, ayat 21 ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. So idea yang pertama dia bawa adalah perkara yang sangat-sangat super. Hujah yang paling utama dan sangat mengejutkan tuan-puan sekalian. Ini adalah tanda lelaki hujung kota ni tuan-puan sekalian, dia memahami siapa orang yang dia nak bercakap. Kalau tuan-puan sekalian tengok dalam konteks ataupun babak ini, ada banyak hujah yang diutamakan. Tapi kenapa babak ataupun hujah berkenaan dengan nabi-nabi ni tak minta upah tu menjadi hujah pertama diketengahkan dalam dialog dia dengan penduduk-penduduk Ashab al-Qaryah. Nanti kita akan jumpa dia kata dalam ni hujah-hujah yang lain, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah? Sudah bagi logik-logik yang lain. Tapi idea yang kita nak bincangkan sekarang itu, puan sekalian, kenapa hujah pertama nak kena ikut tiga orang rasul ni adalah bercerita mengenai tidak meminta upah bila menyampaikan petunjuk-petunjuk tu tadi. Kenapa? So, dan saya kata sebutkan tadi, ini tanda lelaki hujung kota ni dia sangat empati. Dia tahu dengan siapa dia bercakap. Dia betul-betul praktis khatabun nas ala qadari uqulihim. Bercakaplah dengan seseorang manusia dengan kadar akal dia. Jadi, kenapa saya katakan dia sangat tahu tentang dengan siapa dia bercakap? Sebab dia tahu penduduk Ashab al-Qaryah ini, mereka ini ada mentaliti materialistik. Dia ada mentaliti tu. Dia memang ada mentaliti sukakan kebendaan, materialism, memang ada mentaliti. So bila mana, dan dia tahu juga inilah antara faktor kenapa orang susah nak dengar dakwah yang dibawa oleh tiga orang rasul. Sebab apa? Sebab bila mana rasul-rasul ini menyampaikan dakwah, tak ada pula rasul-rasul ini memberikan tawaran hadiah. Sebagai contoh, okey, kau beriman kepada aku, kau akan diganjari dengan rumah banglo 1 tingkat, sebagai contoh. Kau beriman kepada aku, kau akan mendapat habuan 2 ekor unta, sebagai contoh. Tak ada. Nabi tu pun tak tawarkan kebendaan kepada dia. At the same time, plus pula tuan-puan sekalian, Nabi tu tak minta upah pula dalam menyampaikan benda-benda sebegitu. Sebab kenapa saya kata dia orang ni ada minda materialism, tuan-puan sekalian? Sebab
dalam satu ayat lain kita akan nampak orang-orang yang tak beriman itu puan sekalian, khususnya orang-orang yang suka menggunakan hujah, Nabi itu bukan malaikat, Nabi itu bukan daripada manusia seperti kami, dia makan seperti kami, pergi pasar macam kami. Sebab dalam ayat lain tu puan sekalian kita akan jumpa orang yang suka bagi alasan tentang karakter ni ataupun orang kata benda fizikal ni. So macam tadi kan hujah dia orang kan kata qalu ma antum illa basyarum mithluna. Dia suka guna hujah fizikal. Dia bukan malaikat, dia tu manusia macam kami. Sebab tu kami tak boleh terima dia. So orang yang suka bagi alasan macam ni, dia orang ada mentality materialism. Buktinya dalam surah Al-Baqarah ada orang yang suka bagi alasan macam ni, sebenarnya dia kata apa? Patutnya nak bagi kebenaran. Ni bukannya manusia macam kami. Sepatutnya kalau benda yang Allah nak sampaikan tu betul sangat-sangat, sewajarnya yang bagi peringatan untuk kita beriman kepada agama Allah dan beriman kepada Allah tu adalah bukan manusia tetapi sepatutnya malaikat. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita akan jumpa orang-orang yang suka menggunakan hujah fizikal ke atas batang tubuh Nabi tu. Mereka ni sebenarnya nak siapa bagi peringatan kat mereka? Mereka tahu benda tu betul. Ingat lagi tak kita pernah bincang sebelum ni, bila Nabi menyampaikan dakwah, orang-orang yang tolak Nabi tu bukan kata apa yang Nabi sampaikan tu salah. Mereka sendiri memperakui laqad haqqal qaul. Make sense, benda yang Nabi sampaikan tu betul. Dia orang sendiri pun rasa sedemikian tuan-puan sekalian. Cuma dia ada masalah tu lah. Dan dia orang mengimpikan yang menyampaikan kebenaran itu sebab dia merasakan ada sense yang disampaikan oleh tiga rasul ni. So dia orang expect sepatutnya kalau benda tu betul disampaikan oleh orang yang bukan daripada kalangan kami, iaitu malaikat. So kalau malaikat yang mendatangkan hujah ataupun mendatangkan perintah-perintah sebegini, mesti kami akan taat. Tapi yang lebih mengejutkan kita tuan-puan sekalian, dia siap sebut pula, okey, kalau kata kau dah setuju ya Allah untuk nak hantar malaikat untuk memberikan peringatan kepada kami, kalau boleh jangan Jibril yang turun untuk menyampaikan peringatan tu. Kalau boleh yang turun menyampaikan peringatan itu ataupun perintah-perintah itu kalau boleh Mikal. Kita akan jumpa perkataan Mikal dalam surah Al-Baqarah. Dia minta Mikal. Kenapa dia minta Mikal tuan-puan sekalian? Sebab dia nak malaikat Mikail yang turun bawa kebenaran tu. Kita jumpa hujah ni dalam surah Al-Baqarah. Okey, siapa boleh jawab? Kenapa dalam banyak-banyak malaikat disiap kata lagi Jibril jangan, biar malaikat Mikail yang turun bawa wahyu, biar malaikat Mikail yang turun bawa perintah-perintah dan kebenaran-kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia minta malaikat Mikail? Rezeki. Yes, that's why saya sebut tadi dia orang ada mentaliti masalah material. Sebab tu bila mana hujah pertama yang dipilih di saat banyak hujah, kita kan tuan-puan sekalian bila kita nak berhujah, kita akan susun point kan. So hujah pertama tu kita akan katakan hujah yang paling strong kita akan utamakan hujah yang paling strong dulu. Barulah least strong, yang least strong, yang least strong, yang kurang kuat, yang kurang kuat, yang kurang kuat. Tapi yang pertama kita akan bentangkan adalah hujah yang paling kuat. So bila mana hujah pertama yang dipilih oleh lelaki hujung kota ni adalah berkenaan dengan la yas'alukum ajran, sebenarnya sedang menembak idea-idea material yang ada dekat dalam kepala-kepala penduduk-penduduk lelaki hujung kota. Penduduk-penduduk ashabal qaryah. Dia sedang menghantar mentaliti itu. Kau tak boleh fikir ke di saat kamu sendiri pun nak buat satu kerja kau nak mengharapkan upah, sebab kau ada mentaliti ataupun ada idea-idea materialism. Kau nak buat satu benda pun, berusaha keras pun, bersusah payah pun kau nak upah, kau nak dapatkan ganjaran. Ni, 3 orang Rasul ni nak selamatkan kita, tiba-tiba tak minta upah, kau tak boleh fikir ke apa kelainan yang ada kat dia? Tak nampak ke kemuliaan yang lebih yang ada pada 3 orang Rasul ni berbanding dengan kita? Kita ni materialistik, tapi dia tak. Sebab itu hujah pertama dibawa sebab memahami apa mentaliti ataupun corak fikir orang-orang yang sedang didakwakan itu, diletakkan hujah pertama, Nabi ni tak minta upah. Dan disambung lagi dengan hujah yang bagi kata clear cut padu pada penghujung ayat ke-21 ni, wahum muhtadu. Dahlah mereka tu tak minta upah daripada kita menyampaikan kebenaran-kebenaran ni. Tapi yang lagi dahsyat lagi yang kau kena fikir balik tentang orang yang kamu kata nak bunuh tadi tu, dia tu tak minta upah, tapi dia pula yang bagi hadiah kat kita. Oh, padu. Dia buat dakwah tak minta upah. Dahlah tak dapat upah, dia pula bagi hadiah kat kita. Daripada mana perkataan hadiah yang tuan-puan sekalian saya dapat? Wahum muhtadun. Hum itu merujuk kepada lelaki 3 orang Rasul itu. Hum tu. Sebab 3 kan dia jadi hum lah. Kalau 2 huma. Kalau seorang huwa.
So bila hum, ramai. So, merujuk kepada 3 orang Rasul itu. Muhtadun. Muhtadun ni kan datang dari perkataan hidayah. Betul tak? Hidayah. Dan kalau kita keluarkan kata terbitan yang lain pada perkataan hidayah tu, boleh jadi juga perkataan hadiah. Sebab petunjuk-petunjuk daripada Allah itu adalah hadiah daripada Allah. Hidayah hadiah. Jadi bayangkan dia tak minta upah, sesin pun tak dapat. Tapi kita pula yang mendapat hadiah daripada dia. Kau tak boleh fikir ke? Lebih kurang macam tu lah. Faham tak? Faham tak? So dia menyeru, tapi aku nak bagi kau fikir. Fikir-fikir. Dia tak minta upah, dia pula bagi hadiah kat kita. Dan bila kata dia bagi hadiah dan hadiah tu berupa petunjuk, konsep hadiah ni tuan-puan sekalian, kita kena sabar. Betul tak betul? Kita kena sabar. Dalam konsep menerima hadiah ni, kita kena sabar. Yelah, saya tak nampak pun ini hadiah. Saya nampak ini bencana je bagi saya, seperti mana yang dia sebut tu lah. Dia kata apa? Dia kata ta'irukum ma'akum. Kau ni bawa sial je, bawa malang je. Dia tak bagi hadiah. Dia bagi kita malang, sial adalah. Habis kau macam tu, dia punya dakwaan. Tapi kenapa dia katakan hadiah tu perlu sabar? Sebab tuan-puan sekalian, mana lagi terit? Contoh kan, kalau kata nak bagi hadiah, contoh saya nak bagi hadiah buku anak saya ni. Kenapalah ini hadiah yang paling dekat saya dapat capai. Kita katakan ni hadiah buku anak saya, 1, 2, 3. Buku lembik ni kan. Anak saya umur setahun dia pakai benda ni. Okay. Tuan-puan sekalian, kalau saya kata saya nak bagi hadiah, contoh kan, saya nak bagi hadiah ni pada tuan. Nah tuan, nah hadiah. Seronok tak dapat hadiah? Direct macam tu tuan-puan sekalian. Seronok kan? Seronok. Tapi mana lagi seronok kalau tuan-puan sekalian, saya ni tuan-puan sekalian balut hadiah tu. Kan, tadi tuan-puan sekalian nampak kan hadiah tu kan? Saya balut hadiah tu. Letak pula dalam beg baby shark dudu-dudu tuan-puan sekalian. Beg anak saya juga. Kan letak dalam beg baby shark. Dalam tu ada hadiah. So mana lagi seronok? Sebab dia tahu dalam tu ada hadiah. Yang pertama tadi, bagi benda yang kita nak bagi hadiah tu tak dibalut, seronok dah dapat. Tapi seronok lagi tak kalau hadiah tu dibalut tuan-puan sekalian? Lagi seronok kan? Lagi seronok. Sebab dia ada elemen surprise. Dia ada elemen kejutan. Apa kita jadi teruja nak tahu kan tuan-puan sekalian? So bila Nabi-Nabi ni menyampaikan petunjuk, dan petunjuk itu hadiah, hadiah tu kamu akan hargai. Mungkin pada satu kali lihat hadiah tu kamu akan nampak ini adalah tanda-tanda sial ataupun malang. Tapi hadiah ni yang berbalut, kamu kena sabar untuk nak buka dia. So sebab kamu nak jumpa hadiah tu, sekarang bila tengok sepintas lalu, sebab benda tu kan berbalut. So bila benda berbalut, kamu kena sabar. Buka zip dia dulu kan. Okay, buka zip dia dulu sebagai contoh. Buka, keluarkan dia. Hadiah. Gitu. Kan kita seronok, kita tengah teruja. Apa dekat dalam tu, apa kat dalam tu. Contoh dapat buku yang kita nak selama ni. Lama dah ada usaha dekat Shopee, buku lembik ni. 1-10. Kan? Tapi tiba-tiba ada orang bagi kita hadiah. Tapi bagi hadiah bukan macam ni. Tapi dia balut pula. Masya Allah. So nak kata tuan-puan sekalian, inilah benda yang diberi oleh 3 orang Rasul, mendapat wahyu daripada Allah, mendapat petunjuk daripada Allah, ilham daripada Allah, menyampaikan dakwah. So Allah nak bagi hadiah, tetapi in order untuk kita appreciate hadiah tu, kita kena sabar. Buka. Dengar dulu. Kan? Dengar dulu, sabar. Buka sikit-sikit. So bila hadiah, kita buka dengan sabar. Kita tak jenis buka, kalau katakan tadi kan tuan-puan sekalian dapat hadiah berbalut. Ada orang yang jenis kalau dapat hadiah berbalut, dia zak gitu je kan. Macam kita lah kan. Kita buka kotak Shopee hari ni tuan-puan sekalian. Kita beli barang-barang daripada Shopee yang berbalut tu tuan-puan sekalian. Ada tak kita sopan je buka seletik tu satu. Ada macam tu tak? Tak ada kan? Kan? Tapi tuan-puan sekalian ketahui tak? Tuan-puan sekalian nampak tak sebenarnya kalau ni sudut keuntungan Kalau kita bersabar buka satu-satu seletik dia buka. Kita bukan sekadar dapat barang kat dalam tu tuan-puan sekalian, dalam kotak tu, tapi kita akan dapat 2 benda. Kotak tu sekali. Betul tak? So dia bagi kotak, dia bagi pembalut, tapi kalau kita buka pembalut tu koyak, kita terdapat pembalut tu, kita akan dapat just hadiah kat dalam tu. Tapi kalau kita buka sikit, slow, bukan hadiah tu je kita dapat, pembalut pun kita dapat sama. Kan? So nak kata tuan-puan sekalian, dalam kita nak berinteraksi dengan benda-benda yang dikatakan hadiah, hidayah ini, ada kesabaran. Dia memerlukan kita bertenang, bersabar menerima. So fikir-fikirkanlah wahai penduduk Ashab al-Qaryah, dia tak minta upah. Di saat kau pun tahu kau nak upah bila menjalankan satu kerja, dia tak minta upah, bahkan dia pula bagi hadiah. Kau tak boleh nak appreciate hadiah dia bagi sebab kau tak sabar. Kau go
Apa kau nak benda tu nampak depan mata je? Tak sabar. Kamu tak suka nak buka dulu. Sebab kau pun tak nak dengar. Dia sampaikan dakwah, kau dah tutup telinga dah. So, cuba kau dengar dulu. Dia tengah bagi hadiah kat kamu. Bila kau bertenang, kau bersabar, kau buka telinga kamu, kau akan dapat hadiah. Kau akan dapat hadiah. Okay? Itu ayat 21. Seterusnya tuan-puan sekalian, ayat ke-22, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka, maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. So nak katanya tuan-puan sekalian, tengok perangai nak tengok kau siapa tu masih membarah lagi dalam jiwa penduduk Ashab Al-Qaryah. Sebab bila tengok ayat 20 dan 21 kan, lelaki hujung kota dia kan sedang berdakwah kepada penduduk Ashab Al-Qaryah. Tapi tanda mereka ni masih ada mentaliti kau siapa, kau siapa. Tengok ayat ke-22 ni merakamkan. Bila dah ada 2 ayat merakamkan apa yang diseru pada waktu itu, tiba-tiba muncul ayat 22 ni merakamkan kepada kita bahawasanya dia ditanya, kau ni bila dak sembang ajak kita orang nak beriman kepada 3 orang rasul ni, kau dah beriman belum? Nampak tak? Masih lagi membarah dalam kepala otak mereka tentang kau siapa, kau siapa. Nampak tak? So tuan-puan sekalian, penyakit ni, barah ni kena buang tuan-puan sekalian bagi saya. Bila kita terlalu fokus kepada siapa berbanding apa yang disampaikan, dia akan menyekat ruang petunjuk, ruang hidayah lah tuan-puan sekalian. Dia akan menyukarkan kita dapat hadiah tu. Bila terlalu concern kepada siapa berbanding apa yang disampaikan, hati-hatilah tuan-puan sekalian, perangai itu berulang banyak kali dalam Quran. Kita kena buang perangai ni. So tengah syok 3 orang lelaki hujung kota ni menyampaikan dakwah, dia dan lagi tanya kau siapa, kau dah beriman ke belum? Sebab tu ada jawapan wa maliya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Maka jawabnya adalah, mengapa aku tak sembah Tuhan yang ciptakan aku dan kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. So nak kata tuan-puan sekalian, dia jawab benda tu. Dan dia jawab tuan-puan sekalian, cuba tengok seni dakwah yang dia telah lakukan oleh 3 orang rasul ni. Dia tak jawab direct, aku beriman, so what? Dia tak jawab macam tu. Dia kata dengan jawapan yang sangat berseni, dia kata apa? Takkanlah aku tak nak menyembah Tuhan yang dah ciptakan aku. Okey, baik. Fatarah ni tuan-puan sekalian, pernah dengar tak perkataan ataupun satu surah yang dipanggil sebagai Fatir? Okey. Saya sebenarnya sakit belakang, tuan-puan sekalian tak tahu. Sejak daripada, tuan-puan sekalian tengok TV Hijrah pagi tadi, saya bersiaran di TV Hijrah pagi tadi, tadabbur surah Al-Ahqaf ayat ke-15. So boleh tengok nanti rakaman tuan-puan sekalian dekat Facebook ada. Okay. So tuan-puan sekalian malam tadi back to back kuliah. Lepas tu stay lewat sikit nak study untuk hari ni. Kuliah kita 2 yang pagi ni. So sakit belakang sikit. So kalau nampak tuan-puan sekalian saya terkehil-kehil bahu tu, anggaplah saya tengah menghilangkan kelungan sekejap. Okay. So jangan nampak tak selesa pula. Ada orang dia terlalu fokus kepada pergerakan leher tu kan. Jangan fokus itu, fokus pada apa yang saya nak sampaikan. Okay, baik. Pernah tak surah Fatir? Ada tak dalam Quran surah Fatir? Ada. Surah tu kat mana? Surah tu dekat lepas surah Al-Ahzab. Belum surah Yasin. Jangan pergi jauh-jauh. Sebelum surah Yasin je. Sebelum surah Yasin. Saja je nak kata sebelum surah Yasin je tuan-tuan sekalian, tak jauh pun. Surah Fatir. Surah Fatir. Okey. Kita baca perkataan fatarani dalam ayat tu, kita nampak sebutan dia ataupun maksudnya adalah yang telah menciptakan aku kan? Yang telah menciptakan aku. Tuan-puan sekalian, kenapa perkataan cipta dalam ayat 22 ini digunakan oleh lelaki hujung kota bukan perkataan khalaqani? Dia boleh je guna ayat ni, wa ma liya la a'budu alladhi khalaqani wa ilaihi turja'un. Khalaqani pun maksudnya ciptakan aku. Tetapi kenapa dia bawa perkataan yang rare? Dia tak guna khalaqani ataupun ja'alani, tapi dia guna perkataan fatarani. Dia ada kaitan dengan surah Fatir yang kita bincang, surah Yasin tuan-puan sekalian. Okay, sekarang ni apa beza di antara fatara ataupun fatarani dengan khalaqani? Apa beza fatara dengan khalaqa? Khalaqa pun cipta, fatara pun cipta. Apa perbezaan dia? Dan kenapa perkataan tu paling cocok digunakan oleh lelaki hujung kota dalam ayat 22? Okay, baik, saya datangkan khalaqani. Khalaqa ni maksudnya kita cipta
Kita ciptakan sesuatu. Kita ciptakan sesuatu. Contoh macam, dalam bahasa Inggeris kita Allahu Akbar. Dalam bahasa Inggeris, we create. Kita cipta. Create. Kita buat. Dalam bahasa Inggeris kita kata create. Contoh macam tuan-puan sekalian, ada orang buat sikat. Kan ada orang buat sikat. Sikat anak saya juga tuan-puan sekalian. Banyak anak saya punya barang atas meja ni. Ada orang buat sikat. Kan? So sikat tuan-puan sekalian, kita boleh recreate tak? Ada tak orang boleh recreate sikat? Boleh. Boleh kan? So kalau benda tu dia nak kata macam mana cerita, sorry, itu Allahu Akbar. Silap. Kalau khalaqa ni adalah cipta. So menjadikan. Tetapi saya terus pada fatara. Saya silap tuan-tuan sekalian. Itu ada satu perkataan lain. Saya silap. Minta maaf. Okay? Khalaqa cipta, jadikan. Tetapi fatara menciptakan dengan penuh originality. Itu point dia. Sorry, saya dah ingat dah dia punya point dia. Khalaqa cipta saja. So kita jadikan, abaikan cerita pasal sikat tadi, jadikan sesuatu. Tapi kalau fatara, dia adalah originality. So nak katanya tuan-puan sekalian, fatara ni penciptaan yang Allah nak bagi tahu, dialah yang pioneer menciptakan benda tu di saat tidak ada satu makhluk pun yang boleh ciptakan benda tu. Itu adalah idea fatara. Khalaqa dia lebih kepada proses menciptakan. So cipta dalam satu common word lah, satu perkataan yang biasa untuk menggambarkan cipta. Tapi lebihnya sikit, idea pada fatara ni adalah dia membawa idea originality, keaslian. Sebab tu kalau kita baca surah Fatir, ada cerita pasal langit. So Allah kata langit ni original, takkan ada mampu manusia boleh recreate. That's the point. Tak ada manusia mampu untuk recreate sebab Allah yang original, yang memulakan untuk menciptakan langit. Tak pernah ada makhluk pun pernah cipta sebelum. Every single thing in this world are original from Allah Subhanahu Wa Taala. Made by Allah. Kita ada made in China, made in Jerman, semua tahu sekarang. Ni semua made by Allah originally. Sebab tak ada pun yang pernah create pun benda tu sebelum tu. Allah yang originalkan semua penciptaan kat muka bumi. Itu maksud fatara. Idenya adalah originality. So, lelaki ujung kota dalam hujah ayat 22 ni, tuan-puan sekalian, dia menggunakan perkataan fatara ni sebab nak menggambarkan hebatnya penciptaan Allah tu. Kalau sebab khalaqani, tuan-puan sekalian, penciptaan tu nampak seems common, biasa. Tetapi bila sebut fatarani, just imagine Tuhan yang kita semua sembah sekarang ni adalah Tuhan yang originalkan everything. Dia adalah original. Macam mana? Macam mana istilah dalam bahasa Inggeris? Dia ni asli. Dialah pencipta asal kepada semua benda-benda yang ada kat muka bumi. So nak kata tuan-puan sekalian, dekat sinilah yang dikatakan dia bawa nilai penciptaan. So bila sebut khalaqan ni, mungkin dia tak memberikan kesan kepada pendengar-pendengar pada itu. Cipta, aku dah banyak kali dah orang tu bagi tahu tentang Allah cipta. Tapi dia tambah nilai. Sebab tuan-puan sekalian, sekarang ni nak memastikan, sebab dia dah tahu dah pendekatan dakwah sebelum ini, konsekuensinya adalah aku je yang beriman. So takkanlah kalau aku nak backup 3 orang rasul ni, aku tak nak buat penambahbaikan pada dakwah sebelum ni. So nampak tak, yas'a yang disebutkan dalam ayat ke-20 yang dikatakan bersungguh-sungguh buat tu, terbukti dalam ayat ke-22. Dia takkan repeat, dia takkan ulang kesilapan yang sama. Bukanlah kata nabi-nabi ni buat silap, tidak. Tapi dia cuba nak menambah baik. Sebab dia nampak situasi dengan dakwah 3 orang rasul sebelum ini, aku je yang beriman kepada Allah sekarang. So takkanlah lepas aku datang, aku nak sama je. Tak ada orang yang beriman kepada Allah. So I must do at least better than them. So aku kena melakukan bersungguh-sungguh dan aku kena jadi lebih baik. So seruan aku sekarang adalah nak bagi tahu bukan sekadar Allah menciptakan, tapi Allah tu dia ciptakan kita dengan penuh originality. See? Membuat penambahbaikan. Buat ada added value kepada apa yang kita nak buat pada hari ini. Itu tanda bersungguh-sungguh. Kita tidak sekadar buat ala kadar. Tugas manusia menyampaikan. Ramai orang boleh menyampaikan, tetapi menyampaikan dengan bersungguh-sungguh, menyampaikan dengan ada nilai tambah, tuan-puan sekalian, ada added value, itu jarang-jarang orang buat. So itulah dialog 3 rasul ni, dialog lelaki ujung kota ni kita kena observe satu-satu. Dan dia kat sini tuan-puan sekalian, dia menggunakan elemen tak paksa. Dia ajak orang fikir, takkanlah aku nak sembah Tuhan
yang telah menciptakan aku dengan penuh originality, dan lepas diciptakan aku tu nanti bukan aku akan terus kekal kat sini. Wa ilaihi turja'un. Aku semua akan dikembalikan. Kan? Aku semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan tuan saya cuba tengok ni. Yang ni part yang sangat best. Cuba tengok bila disebut cipta, menciptakan tu, dia kata aku ni takkan tak nak sembah Tuhan yang menciptakan aku. So dia fokus kepada aku. Tapi bila bab cerita pasal dikembalikan, kita semua akan mati dikembalikan kepada Allah, tiba-tiba dia mengubah dia punya kata ganti nama tu daripada aku tukar kepada apa? Kita semua akan dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Faham tak faham? Kenapa tiba-tiba ada shift of penggunaan kata ganti nama? Tak diciptakan aku. Patutnya penutup ayat ni adalah yang kepadanya lah aku akan dikembalikan. Betul-betul. Patutnya menciptakan aku akan dikembalikan. Barulah nampak kena macam konsisten. Tapi kenapa aku diciptakan dan kita semua akan dikembalikan? Kenapa ada perbezaan dekat sini? Dan dia ada kaitan dengan saya terjemahkan apakah maksud fatara tadi, iaitu mencipta dengan penuh originality. Sebab tuan-puan sekalian, tak semua orang boleh nampak yang Allah itu mencipta manusia dengan penuh nilai keaslian dan originality. Hanya orang-orang tertentu yang menghargai kuasa Allah je yang boleh nampak Allah tu very original dalam menciptakan manusia ataupun menciptakan sesuatu. So bab penciptaan yang sikit je orang dapat nampak yang Allah tu mencipta dengan penuh keaslian, maka dia kata saat ini kenapa aku memilih beriman, sebab aku dah nampak dah Allah punya kuasa bukan sekadar mencipta tapi mencipta dengan penuh originality. So kau tak beriman sekarang ni sebab kamu tak nampak benda tu lagi kan? Sebab tu aku menggunakan fatarani. Sebab masa ni aku je nampak. Dan aku nak bagi tahu kesan aku nampak ni lah. Aku nampak fatarani ni lah yang telah menyebabkan aku beriman kepada Allah. Dia bukan sekadar mencipta tapi mencipta dengan keaslian. Tak payah cerita panjang lebar tuan-puan sekalian. Kita mungkin fokus kepada penciptaan satu badan. Tamprin kita. This is the biggest proof. Bukti terbesar yang Allah ni fatara. Mencipta dengan originality. Setiap manusia, berbilion-bilion manusia dekat muka bumi tuan-puan sekalian, ada cap jari yang tersendiri. Tak besar mana pun tuan-puan sekalian cap jari kita. So, sebab aku nampak Allah tu berkuasa menciptakan dengan penuh keaslian sebegitu, maka aku memilih untuk beriman kepada Allah. Kau tak nampak lagi kan? Sebab tu kau tak beriman. So bila menceritakan Allah menciptakan originality ni, dia kembali kepada diri dia. So sebab aku dah nampak. Sebab tu aku kata fatarani, menciptakan aku dengan penuh originality. Sebab aku dah nampak benda tu. Kau tak nampak lagi. Tapi aku pasti untuk menciptakan dengan originality kamu tak nampak, tapi aku pasti bab kita semua akan mati dikembalikan kepada Tuhan. Kau semua pun tahu benda ni. Sebab sejarah kehidupan kita, tak semua orang yang hidup kekal lama, akan ada yang mati. Penduduk kampung kita sendiri pun dah berapa ramai yang dah mati meninggalkan kita. Semua akan mati kan? Akan dikembalikan kepada pencipta dia. See? So, nampak tak tuan-puan sekalian? So dia bijak memilih perkataan dekat sini. Dan tuan-puan sekalian, dekat sini juga tanda dia mempunyai satu dakwah yang agak balance. Sebab dakwah yang balance tuan-puan sekalian, dia tidak semata-mata menuju kepada pendengar je. Kamu kena buat tu, kamu kena buat ni, kamu kena buat tu, kamu buat ni. Tidak. So itu adalah tanda satu pengucapan ataupun dakwah yang seolah-olah macam ofensif. Kau je, orang kat depan je yang kena berubah. Kau je kena beriman, kau je kena solat, kau je kena buat benda tu. Kamu. So itu dakwah yang saya namakan dakwah ofensif, dakwah yang menyerang. Sebab kita just tuju kepada kamu. Tapi bila ada aku sekejap, ada kamu sekejap, ada aku sekejap, ada kamu sekejap, ini tanda ini dakwah yang sebenarnya kita nak fokus kepada apa? Perubahan ini bukan untuk kamu je, tetapi untuk aku juga. Nampak tak? Dakwah yang agak balance. That's why untuk menjadikan dakwah kita balance tuan-puan sekalian, sebab tu tuan-puan sekalian perasan, ada sekejap saya gunakan naratif anda, ada sekejap saya gunakan naratif kita, ada sekejap saya gunakan naratif kamu. Bukan bermakna bila saya sebut anda dan kamu tu saya lebih baik, tidak. Tapi untuk nak memastikan dakwah tu seimbang. So saya bagi tips tuan-puan sekalian untuk memastikan dakwah tu seimbang, balancekan kedua-dua statement. Apakah statement yang saya maksudkan? I statement and you statement.
I statement ataupun we statement lah. I statement ni kita katakan we statement. Sorry saya pecahkan 3 lah tuan-puan sekalian. Balancekan 3 benda. Sebab I dengan we beza sangat. Okay? Balancekan 3 statement ni dalam pengucapan-pengucapan kita yang melibatkan dakwah. Pertama, I statement. Yang kedua, you statement. Yang ketiga adalah we statement. Boleh faham tak? I tu saya lah, statement aku. Yang kedua, apa tadi? You statement, kamu. Yang ketiga adalah we, kita. So, aku, kamu, kita kena ada dalam setiap pengucapan yang melibatkan dakwah. Tahu tak kenapa hari ni dalam kita punya mentarbiah anak-anak, kadang-kadang kenapa anak kita susah nak dengar? Kenapa? Sebab kita banyak guna teknik you statement kepada anak-anak. Setuju ke tak setuju? Contoh, nak suruh anak pergi solat. Anak, kita panggil anak kita apa dah? Boy, ataupun kita panggil anak kita lah, apa pun tak kisahlah. Pergi semayang. Kamu pergi semayang. Kan? Kamu pergi solat. Kita guna you. You je kena solat. You. Tapi mak ayah tengok apa? Duduk depan TV, duduk layan drama, cari kerama kat TV3 pukul 7. Tapi suruh anak, kamu pergi solat sekarang? Oh, marah pula. Tapi mak tengah duduk tekan tukar-tukar channel lagi ni. Kan? So, anak susah nak dengar sebab tak nampak pun, dia suruh aku solat, dia dah semayang ke? Gitu. So, tidak ada we kat situ. So, anak jadi merontak sebab apa? Sebab nampak tak ada qudwah. Tak ada contoh. So, dia rasa macam dia je kena solat. Mak ayah tak payah solat ke? Lebih kurang macam tu. Sebab tu, tuan-puan sekalian, pendekatan yang berkesan untuk mengajak anak pergi solat ke, nak buat baik ke, cuba tukar you statement kepada we statement. Jom sama-sama kita solat berjemaah. Lagi berkesan. So anak pun tak ada ruang nak pertikaikan pada waktu tu. Oh, mak ajak sama-sama. Maksudnya semua orang tak boleh tengok TV time waktu ni sebab semua orang kena pergi solat. Nampak? So tidak ada isu mak je boleh tengok TV. Saya pukul 7 dah kena tutup TV dah. Tak adil untuk saya. Nampak? So you statement tukar kepada we statement. Dan saya kongsikan. Saya rasa macam pernah kongsikan sebelum ni tuan-puan sekalian. Tapi tak ingat kat mana. Benda ni tuan-puan sekalian bila saya belajar, saya cuba apply dalam situasi rumah tangga saya. Saya pernah kongsikan tuan-puan sekalian mungkin dah lama dengan saya dekat dengan kuliah di Masjid As-Sanah ni, mungkin dia tahu sejarah hidup saya. Saya ni PJJ dengan wife saya sebelum ni, selama dekat 3 tahun saya PJJ dengan isteri saya tuan-puan sekalian, jarak jauh. Sebab wife saya doktor di Hospital Kota Baru di Kelantan tu, HRPZ, Hospital Raja Perempuan Zainab di Kelantan, dan sudah ada seorang anak pada waktu itu sebab dia dapat posting di sana, HO di sana. Bayangkan tuan-puan sekalian 3 tahun berjauhan, kadang-kadang bila saya kena balik, alhamdulillah kita dapat berjumpa balik. Tapi bila time nak balik tu, memang drama tuan-puan sekalian, selalu setiap kali nak balik daripada lepas jumpa tu nak balik semula ke hometown. Saya kerja saya kat KL, so kena ulang alik lah. So kadang saya akan kerja kat KL 2 minggu, saya akan balik kat Kelantan 2 minggu. Saya akan susun jadual saya tu, 2 minggu pertama setiap bulan saya akan penuhkan. Itu je jadual saya. 2 minggu yang lepas tu untuk family sahaja. Okay? Dalam sebulan. Okay? So, saya masih ingat drama-drama saya tuan-puan sekalian dengan isteri saya bila saya nak balik semula ke KL. Kadang-kadang kan tuan-puan sekalian, ada setengah-setengah pasangan, dia memilih untuk cakap macam ni tau. Okay? Ini dalam konteks rumah tangga pun boleh aplikasikan I statement, you statement. Kadang-kadang kan kita nampak bila wife kita tengah menangis, biasalah tuan-puan sekalian, hati perempuan ni lembut sikit lah. Kan? Dia kadang-kadang bila kita nak berpisah dengan dia tu, kan dia mengeluarkan air mata, tanda sedih suami dia nak berpisah dengan dia. Kan nak pergi balik lah, nak pergi bekerja, jauh, lama. Kadang-kadang kita memilih lelaki yang mungkin tengok isteri sedang menangis, kita akan pesan kat isteri kita kata macam mana? Biasa kita akan guna. Awak sabarlah. Nampak tak? Awak sabarlah. Kan? Sekejap je, tak lama 2 minggu tu, lepas ni kita jumpalah. Kan? Awak sabarlah. Kan? Awak sabarlah ataupun sayang sabarlah. Kita duk suruh dia yang tengah menangis tu sabar. Tapi kepala orang perempuan ni bijak tuan-tuan sekalian. Dia kata, dia suruh kita je sabar, dia tu okey ke nak berpisah dengan kita sekarang ni? Gitu-gitu, nampak tak? Dia ni okey ke? Macam tak sedih pun. Dia nak pergi ke KL macam happy je. Nak balik daripada Kelantan ni macam happy je, nampak tak? So bila saya sense begitu, saya belajar benda ni, saya nampak pendekatan just nak minta dia je bersabar, itu adalah pendekatan yang tak adil. Tunjukkan rahmat dalam rumah tangga, kita ni tak sanggup nak berpisah, kita kalau boleh nak sentiasa bersama-sama dekat dalam rumah yang sama, kan? Tak nak berpisah walaupun seketika, kan? Tapi tuan-puan sekalian, saya tukar, saya kata apa tahu? Bila nampak isteri saya menangis, saya tukar macam ni. Saya kata apa? Yang kita kena sama-sama sabar. Sekejap je.
Kan sekejap je. Saya tukar, kita kena sama-sama sabar. Nampak tak? Kita kena sama-sama sabar. Ternyata tuan-puan sekalian, once saya tukar awak tu kepada kita, dia lebih seronok dengar. Seolah-olah isteri rasa macam dia punya perasaan tu diiktiraf dan dia sendiri pun dapat tahu walaupun suami tak menangis, dia pun dapat tahu rupa-rupanya suami dia pun tengah sedih nak berpisah dengan anak dengan isteri. Oh, sangat powerful. We statement, you statement. Elakkan ofensif punya dakwah, tapi dakwah kita biarlah dakwah yang merakyat. Kita tidak terlalu merasakan kita mulia sangat sampai kita nak offense orang. Kamu tu macam kita ni macam bajet bagus sangat. Nak suruh orang solat, kita tu dah solat awal waktu ke belum? Nak suruh orang baca Quran, kita tu dah baca Quran without miss ke belum? Begitu. Okay? Jadi, tukar kepada kita. Yang nak berubah tu bukan dia je. Kita pun dalam proses perubahan sebenarnya. Okay? Boleh faham tak tuan-puan teknik yang sangat bagus ni? Tukar kepada I kepada we statement. Sebab tu tuan-puan sekalian ayat 22 menjelaskan balance. Ada I statement, ada we statement. Dua-dua tu ada dekat dalam satu gabungan ayat yang sama. Okay? Itu adalah ayat 22. So dapat 2 poin lah. Kita nampak kenapa dia guna fatarani dan kenapa aku, sebab dia seorang je yang nampak Allah menciptakan dengan penuh keaslian. Sebab tu dia kata aku. Sebab dia dah nampak tu, sebab tu dia beriman. Sebab orang tak beriman sebab dia tak nampak lagi. So untuk dikembalikan, semua orang maklum kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Okay? Itu ayat ke-20, 23. Teruskan. Lagi berapa minit? Ada lagi 20 minit tuan-tuan sekalian. Okay. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidhu. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan? So dia bawa logik lagi, tengok dia tidak memberikan doktrin. So dia ajak orang berfikir. Okay? Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Sudah tentu tidak patut, kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Okay? So nak kata tuan-puan sekalian, dia bawa logik. Relevan lah aku kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada dia, aku tak boleh menyembah selain daripada dia. Sebab apa? Sebab kalau dia berkehendak, yuridnir rahman, dia dekat sini dia rujuk kepada ar-rahman lah, kepada Allah. Dan dia boleh dia kata yuridnillah bidurrillah tughni anni syafa'atuhum syai'an. So ar-rahman tu boleh saja digantikan dengan Allah secara direct. Tapi kenapa dalam banyak-banyak sifat Allah? Dan satu lagi kita akan nampak tuan-puan sekalian, macam agak kontradik. Yuridnir rahman, kalau Allah yang Maha Pengasih mengkehendakkan terhadapku kemudaratan. Ar-Rahman kasih sayang, bagi kemudaratan. Macam tak kena. Kan? Kalau Allah Al-Aziz, Allah Al-Hakim memberikan kemudaratan, memberikan azab, nampak macam kena lagi. Tapi Allah Ar-Rahman memberikan kemudaratan, mana celah mana yang nampak perkaitannya? Tuan-puan sekalian faham tak apa argumen saya nak bangkitkan sekarang? Seolah-olah nama Allah yang di-highlightkan dalam ayat 23 ini Allah, dengan konsekuensi selepas itu nampak macam tak kena. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak insya-Allah. Nampak kan? So itu pun satu benda yang sangat menarik. So satu dia ajak berfikir, aku tak akan sembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa aku tak sembah Tuhan selain daripada Allah? Sebab Tuhan, iaitu Allah ni yang bersifat Ar-Rahman, kalau dia berkehendakkan untuk aku untuk mendatangkan kemudaratan, aku tak akan mendapat langsung manfaat dan aku tak akan mendapat langsung pertolongan pada waktu itu. Tidak akan ada yang dapat menyelamatkan aku. So apa yang kita boleh dapat relatekan tuan-puan sekalian? Kalau ikutkan sepintas lalu kita akan dapat kontradik lah. Okay, apa pendapat tuan-puan sekalian? Sebab nampak ada yang bersuara, semua nak pula dapat bincang. Pendapat tuan-puan sekalian, kenapa kita katakan kontradik, tapi kenapa relevan, rasional dan tepat sebenarnya pemilihan perkataan Ar-Rahman dalam ayat itu? Kenapa tidak Al-Hakim? Kenapa tidak Al-Aziz yang lebih menggambarkan Allah berhak mendatangkan sesuatu bahaya kepada manusia? Kenapa tidak nama-nama yang lebih tepat? Kenapa nama yang nampak macam agak macam tak kena dengan apa yang akan berlaku lepas tu? Ada pendapat tuan-puan sekalian? Ujung-ujung ni sempat sikit kita boleh discuss beberapa perkara. Kok tuan-puan sekalian ada thought, ada idea, ada insight? Tafadhalu, silakan. Ada tak? Okay.
ke hari ni baru terfikir, lah Ustaz baru perasan lah ayat 23 ni tak kena kan. Biasalah tuan-tuan sekalian, sebelum ni pun saya mengalami situasi yang sama kan, tak perasan pun lah I statement, we statement dalam satu ayat yang sama, berubah dalam satu ayat yang sama. Okay, silakan tuan-tuan sekalian. Saya tak nak banyak bercakap, nak bagi ruang pula tuan-tuan sekalian bercakap. Tuan-tuan sekalian, ni teknik tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tengah aplikasikan teknik yang digunakan lelaki ujung kota ni. Saya saja bagi tuan-tuan sekalian nak bercakap ni, saya tengah nak tunjukkan sesuatu yang berharga. Teknik apa yang digunakan lelaki ujung kota ni. Tuan-tuan sekalian ada pendapat tak? Kenapa macam ni? Silakan. Kalau ada pendapat, ada thought, ada idea, insight, silakan. Tak ada. Tuan-tuan sekalian jangan lupa unmute dulu takut tiba-tiba tuan-tuan sekalian dah bercakap panjang lah tapi tak dengar suara. Ada tak pandangan? Ke ada yang tengah menaip dengan panjang sekarang? Tak ada idea. Okey, tak ada. Okey, tak apa tuan-puan sekalian. So at least saya dah bertanya tuan-puan sekalian. Okay, saya akan cerita part mana yang saya kata bertanya tu. Okey. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok kan kenapa Ar-Rahman dan selepas tu nampak macam tak kena, hakikatnya tuan-puan sekalian, lelaki hujung kota sedang nak tanamkan bagaimana bentuk kebaikan Allah kepada manusia. Dia boleh mendatangkan satu bentuk hujah untuk menakut-nakutkan. Kau tahu tak kalau Tuhan tu yang bersifat Al-Hakim Al-Aziz, dia kalau kau buat sesuatu, dia berkehendak, kalau dia berkehendak dia boleh hancurkan kita, dia boleh datangkan azab kepada kita. Tapi tengok, lelaki hujung kota ni bijak. Dia nak bagi tahu kalau Allah mendatangkan musibah kepada kita, Allah memberikan kita rasa susah seketika, kita helpless seketika, sebenarnya semua keadaan itu adalah bukti Allah sayang kat kita. Wow. Dia nak bagi tahu satu benda tuan-puan sekalian, sebab tu dia guna Ar-Rahman. Dia nak mengubah cara fikir. Di saat orang nampak kesusahan itu adalah bentuk hukuman, kesusahan itu adalah bentuk yang akan menyebabkan kita rasa lebih lemah, tiba-tiba lelaki hujung kota ni dalam mendatangkan idea bertauhid, idea bertuhan ni, dia kata once kita menghadapi kesukaran yang telah Allah berikan kepada kita, ini bukan tanda hukuman daripada Allah, ini tanda Ar-Rahman Allah kepada kita. Macam mana jadi macam tu? Sebab bila mana kita dapat kesusahan, kita akan kembali dekat dia. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita datang dekat-dekat dia dengan menghantar susah supaya kita dekat dengan dia. Itulah sayang dia. So kalau orang yang tak sayang, dia bagi ujian untuk nak jauh, jangan dekat dengan aku. Tapi hebatnya ujian Allah, kesukaran dan kesusahan yang Allah berikan kepada manusia, kesusahan itu mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Bukan menjauhkan. Sebab ada juga situasi ujian-ujian yang Allah datangkan untuk menjauhkan. Itu namanya istidraj. Kan? So, ada ujian-ujian yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sebab itulah dikatakan, walaupun nampak ayat selepas tu macam tak ada pertolongan, datang kemudaratan, tapi kenapa Ar-Rahman very significant on this ayat? Sebab idea yang nak ditanamkan kepada penduduk-penduduk Ashab Al-Qaryah ni adalah Tuhan tak pernah dahagakan hukuman kepada kamu. Sebarang bentuk takdir yang kamu lalui adalah sebagai panggilan Tuhan untuk kita semua kembali dekat dia. Sebagai panggilan Tuhan untuk kita makin dekat dengan dia. Once kita dekat dengan dia, kita akan dapat rasa sayang Allah yang sangat luar biasa. Begitu. So, punyalah berhati-hati pemilihan perkataan tuan-puan sekalian yang dipilih oleh lelaki hujung kota ni. Dia tak pilih asal cakap tuan-puan sekalian, tak. Dia cakap tu dia ada reason, dia ada perkara yang dia nak menyuntik dekat dalam minda ataupun hati orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Dan ini juga tanda lelaki hujung kota, ingat pesan saya tuan-puan sekalian untuk yang kita boleh katakan dalam ayat 23 ni. Ini juga tanda lelaki hujung kota tidak gopoh dalam menyampaikan dakwah. Perasan tak bersabar dia bawa logik untuk kita berfikir. Start daripada ayat yang ke-21, dia bawa kita berfikir. Start daripada ayat 22, dia bawa kita berfikir. Masuk ayat 23, dia bawa kita berfikir. Ada orang yang nak cepat habis dakwah dia, sampai bagi, bye. Habis. Dia terus tak masuk point. Perasan tak tuan-puan sekalian? Contoh, mana ceramah yang anda lebih suka?
Ceramah pertama adalah masuk-masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini membicarakan tentang ni. Sadaqallahul azim. Kita tangguh dengan tasbih kafarah wa salatul asr. Bye. Seronok tak? Seronok juga kan? Sebab kita nak belajar. Tapi bukankah lebih seronok penceramah tu masuk ataupun pendakwah tu masuk, dia pun bagi salam, ucap salam, dia menyampaikan, tapi dalam masa dia menyampaikan tu tuan-tuan sekalian, dia membina, dia mengutarakan soalan-soalan untuk kita berfikir. Kadang-kadang kita boleh menghargai, contoh tuan-tuan sekalian, kita nak tahu A. Orang yang dapat tahu tentang itu, dia bagi tahu tentang A. Dia bagi tahu semua tuan-tuan sekalian. Tapi mana yang lebih anda akan appreciate? Dia bagi kita fikir dulu. So bila dah kita mengupayakan akal fikiran kita, dia datangkan jawapan menyelesaikan segala kekalutan yang ada kat kepala kita. Bukankah kita akan lebih appreciate jawapan pada waktu itu? Berbanding dengan orang sekadar spoon feeding, suap. Dan pendekatan kedua adalah fikir dulu kejap, upayakan pemikiran kamu terlebih dahulu. Bila datang jawapan, kamu akan lebih menghargai jawapan. Ingat lagi tak, sebenarnya dia berkait dengan yang sebelum ni. Konsep hadiah tuan-puan sekalian. Ingat lagi tak konsep hadiah? Kan saya kata tuan-puan sekalian, kita akan lebih appreciate kalau dibalut berbanding dengan bagi direct macam tu. Kan? So begitulah juga laki ujung kota ayat 21, 22, 23 sedang mengaplikasikan apa itu hadiah. So kita berfikir, gunakan segenap keupayaan kamu untuk fikir dulu kejap. Fikir. Sebab tu tadi, saya tanya soalan, bukan saya saja. Saya saja bagi soalan KBKK supaya kita berfikir sejenak. Sebab selama ni, ayat ni kita lalu banyak kali dah setiap malam Jumaat baca surah Yasin. Tapi tak ada satu momen pun kita stop sekejap berfikir. Kenapa Ar-Rahman muncul dalam ayat ni? Pada ayat yang konsekuensi nampak macam tak related dengan Ar-Rahman. So saya bagi tuan-tuan sekalian fikir dulu kejap. Upayakan pemikiran. Kenapa? So bila tuan-tuan sekalian fikir, lepas tu saya pun bagi jawapan dia, lebih appreciate tak? Macam tu, nampak tak? Kita jadi macam, macam tu. Gitu. Jadi itulah teknik yang digunakan dalam ayat ni. So untuk nak menggunakan teknik ni, satu je sikap kena ada. Jangan gopoh nak sampaikan point. Jangan gopoh. Macam Nabi Yusuf tadilah. Dia boleh je lepas ayat 36 ditanya oleh dua orang banduan, apa yang takwilan mimpi kami ni, wahai Yusuf AS. Ayat 38 boleh je bagi tahu jawapan. Okey, kamu yang mimpi apa tadi ada burung gagak tu kan? Kamu mati tau. Mimpi tu sebenarnya nak bagi tahu kamu akan mati lepas ni. Sentap tu sekalian. Kamu yang mimpi perangguan. Okey, kamu akan bebas lepas ni, kamu akan berkhidmat dengan raja. Sebab itu takwilan mimpi dia. Tapi cuba tengok Nabi Yusuf AS, dia jawab pun berlapik pada ayat 41 tu. Dia kata, sebenarnya kalau ikut logik tuan-tuan sekalian, kita dah tahu dah. Sebab konsekuensi daripada cerita mimpi itu adalah seorang akan mati, seorang akan hidup. Tapi Yusuf punya bijak menyusun atur perkataan tuan-tuan sekalian. Dia kata apa tahu? Amma ahadukuma, ada pun salah seorang daripada kamu ni akan disalib dan akan dimakan, waktu kamu salib tu burung gagak akan makan semua anggota badan kamu. So salah seorang daripada kamu ni takwilan mimpinya adalah akan disalib dan akan mati. Dan ada salah seorang daripada kamu ni takwilan mimpinya adalah dia akan terus berkhidmat dengan raja. So nampak tak? Kenapa pasal tu muncul? Sebab Nabi Yusuf AS tak gopoh nak bagi jawapan. Orang boleh kagum, wah hebatlah kamu Yusuf, boleh takwilkan mimpi. Orang boleh kagum, tapi banduan ni lebih appreciate jawapan Nabi Yusuf AS. Bila mana tahu apa tahu? Bila Nabi Yusuf ni slowly menginject ataupun menanam benih-benih tauhid dalam hati dia. Sebab tu dalam ayat 37 sampai 40, sembang Nabi Yusuf cuma menghalalkan kepada satu benda dengan sangat halus, iaitulah berkenaan dengan elemen tauhid. Dia punya poin terbesarnya adalah jawapan mimpi, tapi sempat selitkan elemen tauhid. Nampak tak? Orang yang tenang, orang yang tak gopoh menyampaikan poin tuan-puan sekalian, dia akan sentiasa menang dalam dakwah. Berbeza dengan orang yang suka direct, cakap je. Kadang-kadang tuan-puan sekalian hanya seorang dua je akan dengar. Seorang dua je akan mendapat manfaat. Sebab tuan-puan sekalian, kenapa penting bertanya soalan supaya berfikir? Supaya tuan-puan sekalian, dia akan rasa perlu untuk tahu persoalan itu. Kalau tak ada persoalan tuan-puan sekalian, dia akan jadi orang yang neglect macam-macam yang dia buat sebelum ni. Dia baca, dia tak pernah berfikir pun sebelum ni. So kita kena mendatangkan reason kepada dia, kenapa penting kau tahu benda ni terlebih dahulu. So bila kita mendatangkan sebab untuk dia tahu, the moment kita bagi jawapan, dia akan lebih appreciate jawapan tu.
Berbeza dengan orang yang dia tak pernah tahu pun dia kena tahu benda tu. Dia tak ada sebab untuk nak tahu benda tu. So bagi jawapan dia akan nampak sekadar ilmu je lah. Oh, gitu je lah. Tapi pada persoalan, didatangkan jawapan, dia akan lebih menghargai. Itulah konteks ayat ke-23 tuan-puan sekalian. Okay? Dan tuan-puan sekalian, kita akan nampak dalam ayat ni 23 ni secara spiritualnya kita akan nampak Allah dengan Ar-Rahman ni, dialah yang boleh menghilangkan kemudaratan kepada kita. Dia jugalah yang boleh bagi syafaat kat kita. Sebab tuan-puan sekalian pernah dengar tak syafaat Nabi? Syafaat daripada Nabi kan? Dalam ayatul kursi yang tuan-puan sekalian hafal, kita semua hafal tuan-puan sekalian, kita perasan tak dalam ayat tu ada berkaitan dengan syafaat? Yashfa' kan? Yashfa'u indahu illa biizni kan? Yashfa' indahu illa biizni kan? So nak kata tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad SAW memang sangat-sangat eager dan teruja nak bagi syafaat kepada umat. Tapi Allah SWT terpaksa bagi tahu Nabi Muhammad, aku tahu Muhammad, kau nak bagi kat semua umat kau syafaat kamu. Tetapi kau kena ingat, syafaat itu akan diterima oleh manusia sekiranya aku yang mengizinkan. Illa biizni. Takkan berlaku syafaat kalau Allah tak izin. Dan tuan-puan sekalian, ayat 23 dia melengkapkan macam mana yang agak-agak saya nak mendapatkan keizinan daripada Allah untuk menerima syafaat. Maka tuan-puan sekalian, tidak lain tidak bukan, kita kena berharap kepada satu nama pada Allah itu, iaitulah Ar-Rahman. Hanya dengan nilai Ar-Rahman maka Allah akan memberikan keizinan untuk kita mendapat syafaat. So kita sendiri kena rasakan tuan-puan sekalian, di saat nanti dekat mahsyar nanti tuan-puan sekalian, dalam keadaan yang sangat huru-hara masing-masing nafsih, the moment itulah kita mengharapkan Allah masih memberikan Ar-Rahman kepada kita, memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaat. Dalam keadaan huru-hara kita masih lagi dituntut untuk kita mengingati Allah tu Ar-Rahman. Just believe in that. Okay? Rahmat Allah sentiasa lebih besar daripada apa segala perkara yang besar kat muka bumi. Kalau kita kata lautan itu luas, rahmat Allah lebih besar daripada laut yang luas. Kalau kita kata langit yang 7 lapis itu besar, rahmat Allah lebih besar daripada langit yang mempunyai 7 lapisan. Kalau kita kata dosa kita menggunung tinggi, melangit tinggi, banyak sangat-sangat, rahmat Allah sentiasa lagi besar daripada dosa-dosa kita yang menggunung. Dalam bahasa mudah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah sentiasa lagi besar daripada apa je benda yang besar-besar kat muka bumi. Tak ada benda yang boleh mengalahkan kebesaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So di peringkat kita jangan lose hope. Sebab tu dia tanam minda Ar-Rahman ni. Lelaki ujung kota ni menanamkan minda Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Datang keburukan kat kamu pun itu Ar-Rahman Allah kepada kamu. Sebab dia nak panggil kamu dekat dengan dia. Gitu. So bila kita nak menyampaikan suatu benda, sebab kadang-kadang ada orang yang suka ofensif kepada idea, contoh macam kita suka cerita pasal keburukan pihak lawan. So kita nak ajak dia kebaikan tapi kita nak cerita pasal keburukan dia. Kan? Tapi kita culas menonjolkan kelebihan di pihak kita. Faham tak faham poin saya? Okay? Kita nak mendiamkan orang tu, nak suruh dia terima pendapat kita, kita suka cerita pasal keburukan orang tu. Boleh, tapi jangan selalu. Cuba kita ni menang dengan kualiti yang ada kat kita, bukan dengan kelemahan pihak lawan. Itu baru bermaruah. So dalam dakwah tonjolkan kekuatan yang ada pada agama Allah tu sampai orang rasa macam rugi betul tak masuk agama. Tapi kita banyak angin tuan sekalian suka duk halakan kepada, tengok tu kelemahan sana sini, tapi tak tunjukkan apa kelebihan di tingkat kita. Kan? So lelaki ujung kota dalam ayat 23 ni, dia memamparkan kelebihan di peringkat agama Allah. So kau beriman dengan Allah Azza wa Jalla, kau nak tahu tak, kau dapat buruk pun Allah tengah sayang lagi dekat kau. Mana nak cari? Di saat sebelum ni dengan apa kefahaman kamu agama kamu tu, kamu nampak keburukan itu tanda hukuman daripada Tuhan. Kamu nak tahu tak, untuk agama ni, agama yang dibawa oleh 3 orang Rasul ni, kamu dihukum pun, kamu didatangkan musibah pun, Allah still sayang. Gitulah gambaran. Orang mudanya sembang. Dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala punya kebaikan. Okay?
So itu tanda tak gopoh. Yang kedua adalah berstrategi. Yang ketiga adalah kita menunjukkan kekuatan di pihak kita. Jangan terlalu bersukaria dengan kelemahan pihak lawan. Kan? Kelemahan orang yang kita nak dakwahkan. So wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti sampai ayat ke-23. InsyaAllah saya akan letakkan bookmark tuan sekalian supaya kita tak confuse lagi. Kita akan sambung sesi akan datang pada ayat yang ke-24 insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. So far okay tuan sekalian, pengurusi hari ni dapat tangkap tak? Tinggi sangat ke? Laju sangat ke? Okey ke? Clear tak? Clear tak pula astagfirullah. Oh Kedah pula. Clear tak? Clear tak? Clear. Alhamdulillah. 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 Boleh tuan sekalian, kita tukar antara yang terdekat ni, antara resolusi kita hari ni, cuba kita tukar I statement. Kita tukar kepada you statement kepada we statement. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama lah kita ubah. Kan dekat dalam rumah tu memang harmoni kalau kita guna we statement. Kan? We statement. Dia akan wujudkan elemen kebersamaan insya-Allah. So harapnya ada manfaat lah perkongsian pada hari ini. Okay, ada soalan ke? Seminit yang berbaki kalau ada. Kalau tak sempat jawab, kita jawab sesi akan datang. Ada tak soalan? Ada tak? Seminit yang berbaki. Tak ada Okay. Kalau tak ada soalan, terima kasih tuan-puan sekalian. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kekurangan dalam penyampaian tuan-puan sekalian pada hari ini. Dan tuan-puan sekalian mohon doakan saya tuan-puan sekalian supaya sentiasa istiqamah, sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus memartabatkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan muka bumi tuan-puan sekalian, sebab saya bukan buat ni untuk saya, bukan untuk semata-mata nak berkongsi, tapi untuk kita. Bukan untuk tuan-puan sekalian, tapi untuk kita semua. Sebab bila saya duduk kaji Quran, tuan-puan sekalian, saya nampak kesan tu lebih pada diri saya. Dan saya sendiri pun ada KPI saya sendiri bila mana saya belajar tu, untuk apa saya nak buat dengan apa yang saya belajar. Okay? Jadi tuan-puan sekalian, minta mohon sama-sama doakan kita semua supaya kita diberikan kekuatan untuk mudah nak faham Quran, seterusnya dipermudahkan untuk mengamalkan, seterusnya mendapat satu perkara yang dikatakan sebagai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan sekalian. Wallahu taala a'lam. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang mengucapkan jazakallah khairan tu, saya memulakan kembalilah wa fikum jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah juga merahmati dan mengganjari tuan-tuan sekalian dengan sebesar-besar ganjaran insya-Allah. Kita tangguh tuan-tuan sekalian dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan sekalian. Panjang umur rezeki.